إلى حضرة جدنا سيد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وثم إلى روح الأنبياء والمرسلين، وخصوصا إلى روح كل نبي الله خضر عليه السلام، وثم إلى روح أولياء الله تعالى والعلماء الله تعالى، وخصوصا إلى روح شيخ المصنف هذا الكتاب من مشارق الأرض ومغاربها، برها وبحرها، من أصولهم وفروعهم، شيء لله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين الحكمة، وافتح علينا من لدنا علما، كما فتحنا بسيد النبي بحق طه أبي الكونين وجد الحسنين أبي البر والقسيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم خير يا كريم. فقال شيخ المصنف رحمه الله تعالى، ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dan sama, artinya arti sama mendengar, yakni pendengar. Maka mendengar Allah Ta'ala itu tiada dengan telinga. Lawannya lawan bagi sama, tuli. Mustahil ia Allah Ta'ala tuli. Hanya wajib mendengar selama-lamanya. Adapun dalil sama Allah Ta'ala itu firman Allah Ta'ala, Innallaha sami'un basir. Artinya bahawa Allah Ta'ala itu amat mendengar lagi amat melihat. Dan basar artinya melihat, ini pelihat. Maka melihat Allah Ta'ala itu tiada dengan mata dan tiada dengan sebab cahaya matahari, dan tiada dengan sebab cahaya matahari dan pelita dan lainnya lain daripada cahaya matahari dan pelita. Lawannya lawan bagi melihat, ini pelihat, buta. Mustahil Allah Ta'ala itu buta, hanya wajib melihat selama-lamanya. Adapun dalil melihat Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, Innallaha basirun bil ibad. Artinya bahawa Allah Ta'ala itu amat melihat dengan segala hamba-Nya, hamba Allah. Jadi sambungnya daripada muzakarah kita pada kitab Miftahul Murid. Ini masuklah kita pada sifat yang ke berapa dah ni? Nah, sifat yang ke yang ke-7 dah. Yang ke-11 dah. Yang ke-11 dan yang ke-12. Kita bila sekali dah mudah. Nah, kerana mendengar melihat ni dia baliknya apa dua-dua. Tak, melihat dan mendengar. Ada ni. Kedua-dua tu kena buat kira sekali.
Baru orang panggil kerana bahasa dia tu saling berkait-kait. Sebab itulah kalau kita di manusia ni pun mukallaf, kalau salah satu daripada samuk atau basar dan samuk dan basar nak melihat dan mendengar tu tak ada, tu tetap lagi mukallaf, dan tetap lagi dihukum dia tu sebagai orang yang wajib kena ikut perintah Allah Ta'ala. Ada orang yang tidak ada sama dan tidak ada basar, campur dua tu, tak mendengar dan tak melihat. Bila? Sejak daripada belum akhir balik lagi. Lahir-lahir dia tu buta dan pekak, buta dan tuli, maka dia tidak dikira sebagai mukallaf. Ada pun salah satu mukallaf lagi. Salah satu tu tak ada, maka mukallaf. Tapi kalau buta campur tuli itu lepas daripada akhir balik umur 40, tiba-tiba Allah Ta'ala uji bala atas dia tu buta campur tuli, tetap mukallaf. Kenapa? Kerana buta tuli dia tu selepas daripada akhir balik dah. Selepas daripada akhir balik dah. Tu kalau kita ni makhluk ni pun samuk basar tu diwakil sekali. Gitulah kalau kita baca di kitab besar-besar sikit daripada kitab Miftahul Mu'min kita ni, umpama kitab Faridatul Faraid, maka samuk dan basar ni dia kira sekali. Kerana kedua-dua ta'alluq dia tu ta'alluq yang sama, bidang kuasa kerja dia tu sama. Orang panggil ta'alluq inkishaf muqayyad, dia panggil nyata pada benda yang ada. Tiap-tiap benda ada, Allah Ta'ala melihat dan Allah Ta'ala mendengar. Tiap-tiap benda ada tak kira. Kita kata tubuh kita ni, tubuh kita ni ada, maka Allah Ta'ala melihat tubuh kita, melihat. Allah Ta'ala mendengar pada tubuh kita, mendengar. Ni lain ada pun kita mendengar suara. Pesen dengar kita ni dengar suara. Kalau pesen kata dengar ke tak? Dengar-dengar senyap. Cakap je, dengar-dengar senyap. Ada gaya kita kecek itu. Bunyi-bunyi tak bunyi kau satu. Dengar-dengar senyap. Senyap tak boleh dengar. Senyap tak boleh dengar. Kita dengar-dengar benda ni pesen ke suara. Hijab pendengar kita Allah Ta'ala letak di anak telinga ni pada dengar suara. Tapi Allah Ta'ala sama basar dia tuju pada benda ada. Tak kira benda tu ada pesen suara atau warna, Tuhan mendengar, Tuhan melihat. Apa kita kata kapet kita? Kapet kita ni ada ke tak? Ada. Maka Tuhan tengok kapet, Tuhan tengok. Tuhan apa warna kapet, Tuhan apa. Tuhan dengar kalau tak kapet ni, dengar. Kalau kita dengar kapet, dengar. Tengok, nampak kapet, dengar dah. Kalau ada orang dengar kapet, dia tak kepala di kapet, telinga di kapet kan, dengar. Kerana kita, pendengar kita pasti dengar suara. Bukan tiap-tiap benda ada. Maka Allah Ta'ala dia tak dengar tiap-tiap benda ada. Pesen benda ada tu warna apa suara tak kira. Sebut kata benda ada, Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Sebab tu kita bila sekali lalu, bila sekali sikit habis. Ada lagi sifat kok payuh sangat. Mana sifat kalam. Sifat kalam ni payuh. Tengok. Sebab tu kalam panjang sikit pada sifat lain huraian dia tu. Tapi memang payuh sungguh sifat kalam. Kerana ramai ulama-ulama dulu gebok dalam bab akidah di sifat kalam Allah Ta'ala. Maklum ni kita kan di zaman Khalifah apa tu? Khalifah Abbasiyah. Tuhan uji gelombang akidah yang kena melanda di kala tu umat Islam timbul kuat firqatul akidah Islamiyah bid'ah mubtadi'ah. Firqah akidah Islam yang sesat, yang bid'ah, iaitu puak Mu'tazilah. Dia pergi kata Quran tu bukan orang panggil kalam Allah Ta'ala yang qadim.
maka timbullah kalam Allah Ta'ala itu baru. Geger kan? Kalam Allah Ta'ala baru, kalam Allah Ta'ala baru. Gambar mana ulama ke kalam Allah Ta'ala baru? Dan gambar mana juga ulama mempertahankan kalam Allah Ta'ala itu qadim sehingga mati dalam jaga kerana dikerasi oleh pemerintah ketika tu. Kerana pemerintah khalifah ketika tu terkesan dengan faham yang Mu'tazilah. Bila KJN ni boleh faham yang lain daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, maka dia paksa rakyat jelata dia sekali dengan ulama-ulama dia terima faham yang rasmi bagi negara dia. Islam tu Islam lah, tapi i'tiqad tu tidak Ahli Sunnah wal Jamaah lah. Sehingga Imam Bukhari pun wafat ketika tu lah. Di zaman tu lah Imam Bukhari wafat. Lagi akan bahasanya panjang sangat kalamnya, sifat kalam sehingga keluar kalam nafsi, kalam nafsani, kalam lafzi, kalam ma qasidu bil masdar. Itu bepak lah kalau lebih bahaya molek. Tu dia orang kita baca Quran tu i'tiqad kita kemah. Ni tak pegang kata kalam Allah Ta'ala yang ada di zat Allah Ta'ala tu kalam yang baru kan. Kalau gitu kita bila sekali samud dan basar. Kata dia dan kesebelah, patut kena tulislah, dan kesebelahnya sama dan kedua belahnya basar. Maka gapo dia sama? Terjemah Melayunya pendengar. Pendengar maknanya. Pendengar. Yang ada pada zat Allah Ta'ala itu sifat pendengar. Kenapa kena letak apa? Sebagaimana maklum huraian, tiap-tiap sifat ma'ani sifat pesing sungguh lagi ada. Setara mana ada? Kalau Allah Ta'ala buka hijab, lau usyifa bina la ra'ayna, nescaya nampak tengok sifat sama bahasa Allah Ta'ala di zat Allah Ta'ala. Nescaya nampak tengok sifat sama bahasa ada di zat Allah Ta'ala. Itu dua panggil sifat ma'ani, sifat yang dibangsarkan kepada makna, sifat pesing sungguh lagi ada. Maka kena letak apa? Karena kalau terjemah dengan mendengar ni hijab bagi sifat pendengar, supaya penyapu dengan menyapu, penyaku dengan menyaku, penyelok dengan menyelok. Adanya penyelok, penyaku, penyaku. Penyapu adanya. Adapun menyaku, menyelok. Tu orang panggil hijab penyapu, penyelok. Penyaku tak ada benda. Bila kita ambil penyelok masuk dalam lubang, maka terseloklah pintu tu. Maka selok ada benda? Tak ada benda. Bukan apa tengok tu selok, tu penyelok. Tu menyapu tu orang panggil penyapu. Orang sapu menyapu lega orang gigit kan. Dah mana menyapu? Menyapu ada benda reti di akal. Dah ada apa tengok. Tu orang panggil sifat kalau apa orang Arab dia panggil kaedah dia kullu mawjudatin tasihhu an yura. Tiap-tiap benda ada sah untuk dapat ditengok. Tak boleh tengok sah. Sifat Allah Ta'ala kita tak boleh tengok lagi lah ni kerana hati kita gelap. Akhirat esok pun pananya qadar makrifat kita waktu hebat hadut. Bagi dia nak nampak zat dia tu, bila Allah Ta'ala buka hijab hati kita, nampak sifat sama kuasa Allah Ta'ala di zat Allah Ta'ala. Nampak lagu mana? Lagu tidak serupa nampak makhluk. Lagu tidak serupa nampak makhluk. Kalau nampak makhluk biasa duduk depan, kerana mata ni duduk depan, maka nampak zat Allah Ta'ala serta sifat-sifat ma'ani yang ada di zat Allah Ta'ala bukan duduk depan tak? Bukan duduk depan. Maka mendengar Allah Ta'ala itu tiada dengan telinga. Bukan Allah Ta'ala mendengar terhambat hati orang panggil. Marilah dalam hati, lintasan hati, khatir hati kita, Tuhan ada telinga Kerana kita mendengar Tuhan berlaku adab di telinga.
Kenapa? Karena Tuhan letak sifat pendengar di telinga. Dah tiap-tiap orang ada telinga mesti mendengar. Tak mesti. Tengok orang pekak. Orang pekak bukan tak ada telinga. Ada gabung lebih pada kita lagi telinga ada. Besar lebih pada kita lagi. Tapi pekak tak dengar tak? Tak ada. Cuba kau. Tak ada. Berkata-kata, kita kena berlaku adat berkata dengan mulut, dengan lidah. Kerana Tuhan letak sifat berkata ada yang tekak ni. Kalau apa, mesti kau tiap-tiap orang ada mulut, ada lidah boleh cakap? Tak mesti. Tengok orang bisu ada mulut buat pada kita lagi. Nah, tapi tak boleh cakap. Kenapa? Tak ada sifat berkata Tuhan letak yang tekak dia. Maka tak lazim supaya kita jangan reti kata bila Allah Ta'ala bersifat dengan mendengar, oh Tuhan ada telinga. Dah mendengar, melihat kita. Nah, tu orang panggil pinjamnya daripada Allah Ta'ala. Naik maksa tu. Naik maksa tu. Waktu Tuhan sebut dalam Quran, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sesungguhnya segala pendengar, segala penglihatan, segala akal pengetahuanmu di manusia, semua sekali itu kullu ulaika kana 'anhu mas'ula, selagi akan disoal di akhirat kelak. Nah, kita melihat gapo, kita mendengar gapo, ni kalau fikirkan. Nah, kalau tak dengar tidur, kalau tak dengar tidur, kalau biasa dengar tidur, jadi kau semata. Jadi kau semata. Kalau biasa orang tak dengar tidur, dah tengok saling-saling berapa kali kita tengok maksiat. Nah, dengar saling-saling berapa kali dengar maksiat. Fikir saling-saling berapa kali kita fikir maksiat. Semua sekali itu kalau tidak taubat pada Allah Ta'ala, akhirat akan disoal. Bila disoal, betul orang panggil bukan hak kita. Nah, mendengar, melihat, akal kita bukan hak kita. Hak siapa? Hak Allah Ta'ala mutlak. Nah, hak Allah Ta'ala mutlak. Dah, bila gitu, apabila kita ada ilmu, jangan kita bangga. Nah, lebih-lebih lagi jangan jual ilmu kita kerana dunia. Nah, jangan jual ilmu kerana dunia. Oh, tak ada untuk di situ. Nah, sari luar ni ada orang dicerah, disuruh cerah, cerah sekolah orang. Kalau pun angin mengajar, dah tanya kita. Berapa ustaz ambil? Atau kita nak ambil berapa-berapa atau mujur ustaz. Banyak kena kita telefon ke ustaz, dia kata dia cah dah berapa-berapa ya nak. Habis sejam setengah, sejam, 2 jam, berapa ya nak. Dah kita tak mampu nak pergi banyak-banyak pun kau suka. Nah, pergi masjid. Gitu kata biasa tu. Tu biasa lah kata. Kalau selebriti lagi mahal. Sejam 4,000. Sejam 4,000. Tak nipu pun. Tak berlawan lah sana. Sejam 4,000. Bukan ustaz kita Husnuzon lah. Ustaz yang boleh jadi video. Muka ustaz yang ada fikir. Ada fikir. Dia ada relax. Tunggu fikir tu. Fikir dia ni tahu juga kata kan. Jadi aku tu nak muruh orang panggil yashtaru bihi samanan qalila. Jual ilmu agama dengan samanan qalila, dengan harga yang sangat sikit. Gapo sikit? Dunia ni sikit tadi. Kalau kata seperti dunia ni boleh kita harga. Nah, bukan tamai bukit sobek saya. Dia Allah ni sewa, hak kita. Kalau kata dunia seperti boleh kita sikit lagi. Nah, karena ad-dunya aqallu minal qalili kan. Dunia tu benda hak sikit daripada segala benda hak sikit. Nah, sikit. Dah bila sikit apa kita duk gila? Apa kita duk gila? Hak paling gila jual akhirat kerana dunia tu gila. Kalau cari dunia, jual dunia kerana dunia, tak apa gila mana? Lagu mana cari dunia sungguh-sungguh. Nah, hidup di genting halang. Nah, mengenai loteri juta-juta. Nah, patut cari dunia, jual dunia kerana dunia. Nah, patut pergi bahan pula jadi agak rezeki mana. Tu memang dunia dah. Nah, dia cerak-cerak ni aku dah.
paling mulianya cari dunia untuk akhirat atau mulia. Nah ada cari itu dunia halal, nego semua gapo patut kerana akhirat. Hati itu tak ada letak dunia untuk pada tempat cinta. Orang panggil orang yang tidak cari dunia untuk dunia, orang cari dunia untuk akhirat. Kalau paling mulia lagi cari akhirat untuk akhirat. Untuk ayat tu. Nah ada orang ramainya cari akhirat untuk dunia. Ngaji pak pengeski pak benda mana? Banyak buat nego agama banyak. Nego agama. Ada juga gitu. Dah lah mari lewat. Mari tu setengah jam dah lewat. Berhenti setakat-setakat awak janji. Dah janji nanti boleh panggil day dah kan. Nak sejam. Ada sejam tak lagi. Tambah lagi tambah pula. Dah lah mari lewat dah setengah jam. Berhenti setengah jam juga. Nak cukup-cukup pagi. Allah. Dah nak buat apa? Dia mau nak tarik orang kan? Ada. Letak gambar depan tu kan. Ni. Orang makan mari gambar sungguh. Enggak lama ni lu tengok dalam kaca TV. Ada. Hari ni kita tengok depan-depan. Ni gue. Ada. Tu. Aduh, macam nah semua tu kullu ulaika na'an mas'ula akhir soal. Ada ni akhir soal. Dan lagu tu jangan hina orang panggil. Tapi lagu tu lah kerana kita ni dah akhir ramai tau. Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi bu'istu ana wasa'atu kahataini. Nah, aku dibangkit jadi antara aku dengan hari kiamat ni seumpama dua jari ni. Wa asyara bi sababatin wal wusta, diisyaratkan dengan jari telunjuk dengan jari telunjuk. Ini jarak di antara Nabi bangkit muda dengan kiamat. Dan alamat kiamat banyak dah disebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak mana alamat kiamat. Tu antara alamat kiamat lagi tak ada berkat pada hijrah kita. Nah, tak ada berkat pada hijrah itu. Bangun pagi cepat wingar dah. Banyak lagi hijrah tak selesai hari ni. Nah, kan sudah ngajak orang ni tengok ada habis dah. Pukul dah orang tidur esok hijrah pula cepat masuk. Banyak kali kita tahu dia nak buat dia. Nah, tak ada nak sambung silaturahmi, tak ada nak hukum Allah. Tu semua sekali kena rakam. Tu tak kira ustaz-ustaz kena rakam. Nah, bukan hinanya masa. Nah, itu ni. Tapi kita manusia tu. Tuhan tarik berkat masa bagaimana Allah Ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda lah. Nah, saya perlu min ummati qaumi yahudduna min al-ulama wal fuqaha wa yabtalihimullah bi salasin baliyah sallallahu alaihim sultanan zaliman yarfa'illahu ala barakati kasbihim yakhrujuna min ad-dunya bi ghairi iman. Akan keluar di kalangan umatku. Nah, tangan umatku yang biasa benci kepada alim ulama ahli sunnah wal jamaah dan fuqaha fiqh umpama Imam Syafi'i, imam mujtahidullah. Maka Allah Ta'ala bala dengan umatku ni 3 bala. Mana? Dikerasi oleh sultan yang sangat zalim. Nah, yang kedua, nah, diangkat oleh panggil keberkatan adalah hijab yang buat dia. Ada berkat. Nah, tak ada berkat. Boleh 10,000 tak cukup, boleh 15,000 tak cukup, boleh 7,000 tak cukup, tak cukup orang. Dia lah. Ada. Hak paling seru sekali na'udzubillahi min zalik. Allah Ta'ala jauh daripada kita, keluar daripada dunia makna mati dia tanpa bawa iman dan Islam. Tanpa bawa iman dan Islam. Sebab itulah wajib di atas kita kena cari punca. Kena cari punca balik. Mana cari punca ni kena diri. Ada orang tanya kita lepas daripada mengajar di masjid Masjid Syekh 13, Masjid Nazaran Alan Ahmad Iblis Haji Ustaz, wajib pada kenal diri. Wajib pada kenal diri. Kita jawab wajib kenal, tak kenal diri pula. Tak kenal diri takut jadi iblis. Tak kenal diri hanya wajib kena kenal diri. Kenal diri lagu mana hak wajib? Bukan kenal diri pada jasmani. Kenal diri hak bangsa rohani. Hak bangsa
guna terpakai. Orang buat kira yang jasmani kita kerana ada roh, kerana ada rohani. Kalau kita kena buat kira orang panggil diri rohani. Mana diri rohani? Diri rohani orang panggil diri yang janji mula dengan Allah Ta'ala nak ma'rifatullah. Nah, sehingga Allah Ta'ala ayat kita dijadikan kita ni untuk kenal dia, jadi hamba dia, serta khidmat kepada manusia kerana dia. Nah, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, nah hikmatnya supaya liya'budunani wa ya'rifunani. Ya'rifunani wa ya'budunani, supaya kenal aku kata Allah dan jadi hamba pada aku dan khidmat sesama manusia kerana aku. Dan khidmat sesama manusia kerana aku. Sebagaimana Tuhan bagi kita hijau ke apa? Nah, kalau kita biasa orang panggil doktor, hijau doktor. Nah, misi jawab belok tu. Maka kita khidmat sesama manusia ingat kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Nabi. Maka mendengar Allah Ta'ala itu tiada dengan telinga. Apa tu? Supaya kita jangan terhambat letih. Mari perintah mari Tuhan ada telinga. Kenapa? Berlaku adat di kita mendengar dengan telinga. Bukan kita mendengar dengan telinga. Kita mendengar dengan sifat pendengar yang Tuhan letak di telinga. Boleh jadi sifat pendengar ni Allah Ta'ala letak di kopek. Boleh jadi. Boleh. Kerana Allah Ta'ala kuasa. Cuma tak pelaku adat. Tuhan tak pelaku adat lagi. Tapi hukum adat maklum di kita sah menyala. Sah menyala. Tu kena orang panggil kena pegang oleh hukum adat tu. Kalau orang tu tak pemah di hukum adat, hukum akal, terkadangnya bawa jadi fasik, kok berat sekalinya bawa jadi kukuh lah. Kerana orang yang tak reti hukum adat, hukum akal ni terkadangnya menafikan mukjizat irhas bagi Nabi. Kok kaya Nabi SAW lahir dalam keadaan bersunat, dia bertikah. Tokalah belakang Nabi itu ada khatamun nubuwah. Ngayak dia ada muslimat mesej. Hanya gap dia yang sudah belakang ni. Tiga segi ya. Allah wahdah. La syarika lah. Muhammadun abduhu wa rasuluh. Tawajjahu haitsu syi'ta fa innaka mansur. Tu orang panggil khatamun nubuwah. Tanda Nabi akhir zaman ada di belakang berikat Nabi, antara dua berikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Antaranya dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ada sebut. Dan kata Imam Tirmizi radhiyallahu taala anhu, siapa yang melihat yang nazar pada pagi-pagi rupa yang panggil khatamun nubuwah tu, nescaya Allah Taala bela siapa ke petang. Siapa dia yang tengok rupa orang panggil khatamun nubuwah tu pada petang, maka Allah Ta'ala jaga dia sampai ke malam. Maka kalau dia mati celah di antara petang dan malam, mati dia dari iman dan Islam. Tu orang panggil fa'idatun. Fa'idah orang panggil ada pada khatamun nubuwah. Maka gaya-gaya boleh ni orang malu. Malu bergantung orang panggil khatamun nubuwah. Dia kata syirik. Sedaya ada pada khatamun nubuwah tu ayat tauhid. La ilaha illallah wahdah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wahdah dia sah. Dah mana syirik? Belum ni ada jaki mak tua kalau syirik. Kita tengok tu duduk Mesir, Jawa. Ada dalam YouTube tu tiga video tu rasanya. Kita jawab lagi tengok saya semua jawab. Kita jawab dan tak ada nak jawapan, kita tak ada kita tak ada dengan dalil ke apa, bukan rekod-rekod bukan rekod-rekod. Maka kita pun letaklah khatamun nubuwah hiasan di rumah kita engkau supaya orang panggil ambil berkat tabar comel molek bagus daripada letak gambar artis lebih baik letak gambar orang panggil boleh dekat di kita dengan Allah Ta'ala, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni gantung gambar artis saya ada keluar pun lepas tu haram. Fatwa syirik ke mana? Letak gambar orang panggil gambar umpama khatamun nubuwah, kalau letak gambar orang panggil alim ulama, haram pula syirik tadi. Siapa dia pergi sembuh? Tak tahu kan batu gambar habis gambar ulama.
Orang letak tu orang panggil supaya kita ingat tengok alim ulama kat hati kita. Nah, tak boleh jadi ulama pun biarlah. Nah, biar hati kita tu orang panggil senantiasa ingat kau orang-orang Tuhan mega. Wali-wali Allah. Nah, maka Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut inda zikril awliya tanzilur rahmah. Di sisi kita ingat kepada awliya illah, Allah Taala turun rahmat. Nah, kita tengok muka wali-wali Allah kata tenang kan. Kalau tengok muka opor kita apa kali kau nak tengok kita bocor. Nah, mengacelok saya ni muka tak arah mana. Nah, kita tengok naik kabut. Ya, tengok muka alim ulama awliya illah, ambil tenang. Tu Allah panggil kita baru ambil berkat. Tak syirik, tak ada syirik. Berkat. Nah, bukan kita minta dengan dia. Bukan kita buat dia tu Tuhan kita. Tak. Ingat baik. Datang gambar sultan Perdana Menteri besar tak boleh syirik. Ada pula atau buku patuah syirik. Tak gambar Habib alim ulama tu tak syirik. Tak gambar khatam nubuwah syirik. Pelik sungguh. Buat mana orang duduk waktu berpatuah tak tahu. Tu akhir zaman tu bila usnidat amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Bila diserah kerja itu bukan ahli pada mandiri. Nah, kau tunggu saat kehancuran. Bukan mudah nak keluar fatwa hukum orang ni. Nah, al-hukmu 'ala syai' farqun 'an tasawwurihi. Hukum di atas sesuatu pun tasawuf farqiyan. Nah, oleh tanya kita lagu mana ustaz? Kalau orang kata duduk tak sejalan. Kafir dah. Nanti dulu. Tengok ayat dia kata. Enam sekali. Tengok ayat dia kata. Kalau dia kata kita akui hukum ni hukum Tuhan. Nah, tapi kita tak mampu nak laksana. Tak mampu laksana. Tak mampu laksana kita kenapa? Ada apa saja malah laksana. Tu pasti. Cuba dah. Mana nama tak sembahyang? Maya wajib. Maya wajib tu. Hukum tak ada hukum. Tak apa tak maya malah. Nah, tak ada sebab. Malah. Waktu pasti Islam pasti. Nah, turujuan ta'atillah. Tapi semaya itu tak sama dengan hukum. Wajib sama wajib, tapi semaya ni hatta tak boleh gerak tubuh. Kena wajib lagi semaya dengan hati. Tak ada air tayamum. Nah, tak ada air, tak ada air, tak ada tanah, tak ada debu tanah. Nah, faqidut taharain, Allah dua alat suci. Semaya wajib lagi. Hormat waktu. Ada. Waktu nak atas semaya itu wajib, wuduk pun wajib, tapi tarah level itu tak sama. Nah, ada pun kalau dia kata hukum tidak hukum tu. Nah, ataupun dulu lah hukum halal ni, tidak hukum halal ni, maka tu hukum lupa ke? Ada wajib sembahyang. Nah, walau dia sembahyang hukum. Walau dia sembahyang bukan kafir, jatuh murtad dia. Kenapa? Karena tidak iqrar ahkamillah ta'ala. Tidak akui hukum Allah Ta'ala. Nah, tu berinya. Dan kita ahli sunnah wal jamaah ni amat pantang lidah kita melontarkan perkataan yang kafir pada saudara kita. Maka dari akhihi ya kafir faqad biha. Siapa dia yang kata kepada saudara dia ya kafir, maka kembali kafir itu kepada salah satu. Nah, ayat kata kafir kata munafik. Berat lagi pada kafir. Nah, dia kata buat majlis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tu seumpama puak munafik buat majlis dira masjid dira. Orang amat pelik sungguh kita. Macam-macam orang ni. Nah, jangan ya sedap rokok kan munafik kafir apa kita orang boleh rokok. Nah, kafir juga munafik ni berat lagi pada kafir. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik ni duduk bawah patak neraka. Dah Nabi cerita bergia-gia sifat munafik. Dalam Quran kata qamu kusala yuraquna nas. Bila orang munafik ni bangun semaya, nah, kalau dia tak ada orang kan malah semaya. Kalau ada orang baru semaya pun bila-bila malah ambil otak. Lepas tu yuraquna nas ada riak. Nah, orang tengok kata dia semaya.
Tu kalau ada di kita munafik. Kita munafik ada dua patahnya ke. Okey. Nah, kalau ada tu orang panggil ciri-ciri munafik. Maka bila kita tahu kata ada ciri-ciri munafik kita cakap bohong, janji mungkin, amanah kena, maka kita kena buat sifat tu. Mujahadah lawan. Bukan kita aku munafik tak ada apalah, aku lupa waktu Allah ubat. Dah. Nah, ada pohon munafik semati, ada zaman Nabi mula. Nah, jumlah angka presiden, timbalan presiden, SU juga bendahari, Nabi tahu dah kau dah. Pun Nabi tahu gitu bila senang tanya ya Rasulullah, dah tahu dah apa kita tak ibu dah. Nah, Nabi kata mana? Jangan. Nah, jangan bunuh. Kenapa? Karena aku bimbing orang kafir kata tengok Muhammad. Sahabat dia mengucap 2 kalimat syahadat sekali dia bunuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatnya nak jaga daripada tupai hadal. Kita tak buat jadi kawan lah. Dah tu. Buat jadi kawan lah. Nah, jangan orang panggil cepat kita kata orang munafik, kata golongan munafik. Bahaya. La yasqar qaumun min qaumin asa an yakunna khairan minhum. Jangan bersenda-senda, mencaci maki, melekeh-lekeh, mengendah-endah ke satu puak daripada satu puak. Jangan. Asa an yakunna khairan minhum. Boleh jadi orang lelaki-lelaki, orang lelaki, orang cerita tu lebih baik daripada lelaki. Supaya cerita Abdullah Fasik zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah Fasik ni semua sampai orang banyak Abdullah Fasik. Fasik. Tak nampak yang membayar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat ni Fasik. Siapa lekat gelar Abdullah Fasik. Siapa lekat gelar Abdullah Fasik. Dan sebagaimana dia bila dia meninggal dunia, tak ada siapa dia nak tajhizin mayit. Ada surah ada pagi. Ada hubungan orang tak ada rumah. Nah, maka kata dia Fasik. Kenapa tak mari mayat masjid Nabi, tak ada nampak bermuamalah dengan orang Islam ke apa. Nah, tapi dia Islam dia. Maka saat dia wafat, saat dia meninggal, malaikat Jibril suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam nak diurut mayat dia Abdullah Fasik. Naik kata jangan suzon, jangan sekau. Bila kita dihirin mayat, semaya mayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajak para sahabat mari kita dihirin semaya mayat Abdullah Fasik. Nabi semaya mayat Abdullah Fasik ni, Nabi suruh sahabat duduk belakang. Jauh dikit. Maka sahabat-sahabat kata, berat benar Abdullah Fasik. Berat benar Rasulullah. Siapa Nabi tak siwi rapat nak sahabat dengan mayat. Suruh jauh. Suruh jauh. Aku takut berkali takut dosa Allah Fasik pai dekat dia. Tu sahabat sekau awak. Nah, maka bila akak kanda jenazah Abdullah Fasik, Nabi nampak jinjing berat. Maka sahabat yang berat sangat jenazah Abdullah Fasik ni. Berat benar ni dosa dia buat ni. Sahabat tu sekau. Maka bila sifat mayat Abdullah Fasik dalam kubur, Nabi letak naik selalu dah. Nabi tak duduk lama-lama, naik selalu. Tak naik selalu. Sahabat dia tengok, Nabi nampak gap. Kalau dia timbul lah, gap boleh. Nah, kau bila siap habis, sahabat tanya ya Rasulullah, kenapa semaya-maya Abdullah Fasik tadi kamu tidak bagi kami berapa? Ya semaya-maya bagi berapa? Tak ada orang 7. Nah, ni banyak kan? Untuk imej, namun laki tu imej ada tak? Berapa? Ni tak Nabi sudah jauh. Nah, adakah kerana dosa Abdullah Fasik itu masih jakit dengan kamu? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, nah, bukan gitu dia. Aku suruh kau jauh situ tu kerana sorpe ni melekat pakak berhubung semaya-maya Abdullah Fasik. Kejut Nabi sahabat. Nah, wa amakah Abdullah Fasik. Nah, dah ya Rasulullah. Ketika mana berusung jenazah, kanda jenazah Abdullah Fasik, kenapa nampak mulut jinjing, siapa kenapa kau berat, kau nak cabut bahu kata.
Berat sangat kok jenazah Abdullah Fasih. Nah, sahabat tanya Rasulullah. Rasulullah jawab, tidak berat. Nanti ni, aku jinjing tu kerana hampir-hampir terlepas kerana berebut dengan mereka, berebut nak pegang jenazah kerana jenazah Abdullah Fasih. Lagu tu lain tu. Dah ya Rasulullah, ketika mana musibah masa mayat Abdullah Fasih ada berapa apa ya Rasulullah naik selalu cepat-cepat. Dia tak kata ambil tanah buka boleh ni. Baca dulu letak di pipi, dia buka ke dak pakai naik dah dah. Rasulullah nampak gapo, nampak azab kubur kau tak Abdullah Fasih. Tidak, dia kata, ketika mana aku masuk mayat Abdullah Fasih dalam kubur tu lalu bidadari Abdullah Fasih. Allah Taala takut untuk Abdullah Fasih. Maka harai aku tanya bukan untuk aku, untuk Abdullah Fasih tu. Tu apa tu? Obat tu sendiri kita sekonggup. Nah. Baik. Dah kali kita tak jaga pendengaran kita, banyak benar kita tu suka buruk. Orang cerita gini, mungkin tu mungkin tu dah mana orang panggil kita pergi Quran. Ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu inna ba'da zanni ismun. Tu semua tu kata Quran belakang. Al-Quran dusturuna, Quran sebagai penyebagi editor kita dalam itulah kita kena wa'amah antaranya. Habis. Lawan bagi mendengar Allah Ta'ala ni tuli maknanya tak ada sifat pendengar. Bukan dengan makna tak ada telinga tu tak mendengar dah. Ada orang tu potong telinga tapi dia mendengar molek-molek kerana ada sifat pendengar dia. Sebab itulah kalam dengan makna berkata, bukan berkata-kata. Lagi akan sifat kalam berkata, bukan berkata-kata. Kalau Allah Ta'ala bersifat dengan berkata-kata, kata-kata semua cakap semua berkata-kata semua gitu. Sebab tu sifat kalam berkata, lawan berkata bisu. Kenapa? Karena belum tentu orang dia tu orang bisu. Kita cakap oleh habuknya bisu. Bisu ada sifat berkata tapi tak berkata-kata. Supaya orang ni pendengar. Lawan dia apa? Tuli. Lawan dia tuli. Apa tuli? Tak ada sifat pendengar di zat Allah Ta'ala. Itu mustahil Allah. Kenapa? Kerana mendengar, melihat ni orang panggil sifat yang tidak ada pada Allah. Tu orang panggil kurang. Bila Allah Ta'ala tu kurang, nescaya dia berhajat kepada orang yang nak menyempurnakan. Kita kalau kita tidak mendengar, tidak melihat, kita berhajat kepada orang yang tunjuk jalan. Berhajat kepada orang tunjuk bahasa isyarat yang kita tak dengar. You suruh bukan ni. Maka kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat pendengar dan pelihat, bermakna Allah Ta'ala tu berajak kepada orang yang nak buat kurang atas tubuh zat dia. Sebab tu wajib Allah Ta'ala bersifatnya mendengar dan melihat. Tuhan mendengar, Tuhan melihat pada berapa? Pada tiap-tiap benda yang ada. Dan tiap-tiap benda ada, Tuhan mendengar dan Tuhan melihat. Suara kita Tuhan mendengar, Tuhan ingat. Dan Tuhan melihat suara kita, Tuhan melihat suara kita. Kenapa? Kerana suara ni benda ada. Aradun yakumu bil hawa, sifat yang bergantung dengan hawa. Tu suara. As-sautun aradun yakumu bil hawa. Suara-suara ni ialah sifat yang nupai pada udara. Bila kita buat keluar tu kan, udara kita ni bukan kosong tak. Kita di orang panggil dia penuh-penuh dengan udara. Bukan apa kosong ni. Bila kita kibak ini kita berasa berani. Tu udara orang panggil. Maka bila kita buat keluar suara kita ni menupai pada udara. Udara ni menyapa pada telinga orang yang mendengar, mustamik ni. Maka suaranya ada. Maka Allah Ta'ala mendengar suara, Allah Ta'ala mendengar. Dan Allah Ta'ala melihat suara, Allah Ta'ala melihat suara. Itu kenapa dah? Itu orang panggil inkishaf muqayyad. Inkishaf muqayyad. Dalam sifat ma'ani ni ada dua sifat yang nama ta'aluk dia inkishaf. Pertamanya lepasnya ilmu.
Ilmu ta'alluq inkishaf juga, tapi inkishaf mutlak. Dan inkishaf mutlak. Apa? Inkishaf mutlak. Allah Ta'ala tahu benda wajib ku wujud, Allah Ta'ala tahu benda mustahil ku istihalah, Allah Ta'ala tahu benda jaiz ku jawaz. Kalau kita orang dah datang. Kalau paling mutlak, ketiga-tiga hukum akal tu ilmu Allah Ta'ala meliputi segala-gala. Dan ada pusat masa inkishaf juga, terbuka ternyata juga, tapi pada benda yang ada saja. Benda sungguh Allah Ta'ala tak mendengar dan Allah Ta'ala tak melihat. Itu mana? Contoh kita kata di lada so, lada warna merah pedas. Allah Ta'ala melihat lada, Allah Ta'ala melihat lada. Allah Ta'ala mendengar pedas lada, Allah Ta'ala mendengar lada. Nah, merah di lada Allah Ta'ala lihat, Allah Ta'ala lihat. Kerana merah itu sifat yang ada, lada itu sendiri zat yang ada. Nah, maka merah itu sendiri sifat ma'ani yang ada pada lada. Kalau sifat pasal sungguh lagi ada, maka Allah Ta'ala melihat merah lada, Allah Ta'ala melihat merah lada. Allah Ta'ala mendengar kedak merah di lada, Allah Ta'ala mendengar merah di lada. Tapi lada itu pedah, pedah Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala mendengar kedak pedah di lada. Pedah di lada Allah Ta'ala tak melihat, Allah Ta'ala tak mendengar, tapi Allah Ta'ala tahu lada dia buat itu pedah. Kerana pedah ni bukan biasa ada, biasa sungguh kan. Nah ada, tu pedah di lada kan. Ada pedah tu orang panggil sungguh kan. Sungguh, mana pedah? Nah ada pedah, kita tek lada lidah juga pedah. Pedah mana? Di lada itu. Lidah. Oh pedah ya. Lada di mana? Lada di bawah dah. Lepas dah. Pedah di mana? Pedah di lidah. Dah lidah belanya ada pedah, tak ada lagi. Nah, mana ada lagi lidah kita pedah. Mari mana pedah tu? Allah Ta'ala jadi suku sakar. Nah, suku buat manis dalam air teh. Manis dalam air teh. Bukan mari di gula. Tu kita tengok ahli sunnah wal jamaah. Gula tu gula. Nah, tapi manis hai syai air tak syai, orang panggil syai. Manis orang panggil air teh tu Allah Ta'ala jadi suku. Bukan tiga tu orang panggil kita puncak gula kat manis ya. Manis hai syai kan apa? Karena gula tadi ya. Yang memaniskan air teh tu Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak jadikan gula banyak tak manis, boleh, tak ada masalah. Cuma di pelaku adat di sisi gula manis dia. Di pelaku adat di sisi apa lada pedah dia. Maka pedah manis tu Tuhan jadi suku gula. Ada sungguh pada akal. Kalau ada boleh ambil tahu. Nah, orang manis ni ambil tahu. Manis dalam syai dalam teh boleh tak dah. Nah, pedah saya ambil tahu tak dah. Kalau kita Allah Ta'ala nampak pedah, tak nampak. Allah Ta'ala mendengar pedah, tak dengar. Kalau dengar suara kita, dah weh. Kalau dengar suara kita dengar pedah. Tapi Allah Ta'ala tahu kau tak pedah, tahu. Dah, tahu. Kenapa? Nah, karena ilmu ta'alluq dia inkishaf mutlak. Mutlak, mana mutlak? Semua sekali. Benda wajib Tuhan tahu, benda mustahil Tuhan tahu, benda harus Tuhan tahu. Benda harus operasi sungguh lagi ada Tuhan tahu. Benda harus operasi sungguh saja pun Tuhan tahu. Mana operasi sungguh saja? Pedah. Mandi. Nah, kepait. Petok. Supaya kita katakan piye surah kita ni. Nah, Allah Ta'ala nampak kedak dia surah ni. Allah Ta'ala nampak. Allah Ta'ala dengar dia surah ni. Allah Ta'ala dengar. Dia surah kita ni petok, Allah Ta'ala dengar kedak petok di dia surah ni. Allah Ta'ala tak dengar dan tak lihat. Ada petok pegang benda ada. Nah, tapi Tuhan tahu kedak dia surah kita ni petok, Tuhan tahu. Tu orang panggilnya jatuh ke ta'alluq sifat ilmu ni. Nah, bola bulat. Allah Ta'ala nampak kedak bola, nampak. Allah Ta'ala dengar kedak bola, Allah Ta'ala dengar. Dah bola tu warna apa? Hitam putih. Hitam putih di bola tu Allah Ta'ala lihat kedak? Lihat. Allah Ta'ala dengar kedak hitam putih di bola? Dengar. Tapi bola tu bulat tu Allah Ta'ala dengar ke lihat?
tak dengar, tak lihat, tapi Tuhan tahu bola tu bola. Terlebih kita nyata tu. Nah, biar jelas orang ni. Nah, nyata untuk sifat sama kasar ni hak mana? Hak pesing benda sungguh lagi ada. Ada pun pesing benda sungguh saja. Tak naik sampai tangga ada. Allah Ta'ala tak dengar dan tak lihat. Aku kalau tak ngaji usul dia. Nah, kalau tak ngaji tauhid, tak ngaji sifat 20. Hanya dia ada benda tu tak dengar tak lihat. Tak ada kata semua benda tu dengar tak lihat. Saya tak ngaji kan. Nah, kalau yang ngaji ada